Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar, kita kembali pada membicarakan berkenaan dengan tafsiran yang ringkas tentang surah Al-Falaq, di mana pada minggu yang lalu telah kita melalui ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila ia telah kelam ataupun telah gelap gelita. Telah kita mendengarkan pada minggu yang lalu tentang apakah sebab Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk meminta perlindungan daripada kejahatan-kejahatan waktu malam. Jadi kita tinggalkan bab tersebut kerana kita nak melanjutkan pada ayat yang berikutnya di dalam surah Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yang terjemahannya, dan daripada kejahatan penyihir-penyihir yang meniup pada simpulan-simpulan. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawasanya ada juga perkara-perkara yang kita tidak ingini berlaku terhadap diri kita dan keluarga kita berserta orang-orang yang kita sayang, iaitu terkena buatan orang ataupun terkena sihir. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min syarrin naffatsat, dan daripada kejahatan penyihir-penyihir yang meniup. Kalau ikutkan secara direct, bermakna daripada kejahatan peniup-peniup pada simpulan. Maknanya penyihir yang meniupkan pada simpulan-simpulan. Kerana kebiasaannya itu, orang-orang khususnya di zaman dahulu, di zamannya Nabi SAW, di mana mereka itu apabila menyihir, mereka akan meniup. Mereka akan ikat buat simpulan dan simpulan itu mereka akan tiup. Mereka akan tiup. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan yang serupa di dalam Al-Quran. Baik. Di dalam ayat ini, kalau kita memerhatikan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan naffatsat di dalam bentuk muannas ataupun jamak muannas salim. Jamak muannas ini bermakna ia plural bagi pihak dari untuk kaum perempuan, ataupun boleh kita katakan word feminine word. Jadi dia ada huruf tambah, huruf alif dan juga huruf ta. Kenapa perkataan ini dijadikan sebagai feminin?
ataupun ditambah huruf alif taknya, kenapa tak ditambahkan huruf, tak dijadikan perkataan tersebut untuk orang-orang lelaki atau maskulin? Sedangkan kalau diumumkan pada perkataan yang disebut untuk kaum lelaki, maka kaum perempuan pun masuk sekali. Dia masuk dalam. Maknanya terangkumlah ke dalamnya. Tetapi kalau dikhususkan sebutannya kepada alif ta ataupun dimuannaskan, maka ia hanya khusus untuk kaum wanita. Jadi yang tertanya di sini adalah, mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah mentakniskan perkataan ini di dalam surah Al-Falaq, yakni menjadikan perkataan ini sebagai perkataan muannas. Baik. Maka ulama ada memberikan jawapan-jawapan yang tertentu. Di antaranya adalah, yang pertama, kebiasaannya perkara ini banyak dilakukan oleh tukang-tukang sihir daripada golongan wanita. Yang lelaki ada, tapi taklah sebanyak ataupun taklah seramai orang-orang perempuan yang apabila mereka itu menyihir orang lain, na'udzubillah, mereka menggunakan cara meniup, menghembuskan pada simpulan-simpulan yang telah diikat atau yang disimpulkan. Maka oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan itu sebagai perkataan muannas, feminine words. Maknanya ditujukan untuk kaum wanita yang apabila melakukan sihir, mereka memilih cara dengan menghembuskan pada simpulan-simpulan. Ini adalah tafsiran yang pertama. Maka oleh sebab itu, orang-orang mengatakan bahawasanya penyihir perempuan ataupun fitnah perempuan itu sangat besar, sangat berbahaya. Yang perempuan itu tidak salah, tetapi kaum yang berlawanan, kaum lelaki yang tidak menjaga dirinya, mereka akan mudah tertarik kepada perempuan-perempuan yang lain walaupun dia ada isteri sendiri. Subhanallah. Itulah sebabnya kalau kita mengimbas peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj Nabi SAW, ketika mana Nabi sedang diisrakan, Nabi melalui sebuah kaum yang didatangkan kepadanya daging yang baik, yang sedap, yang wangi, tetapi ia menolaknya. Ia mengambil daging yang busuk, yang mentah dan sedang rosak. Subhanallah. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat Jibril, kenapakah mereka melakukan yang demikian? Siapakah mereka itu? Maka jawab malaikat Jibril, itu adalah golongan umatmu yang sudah mempunyai pasangannya, sudah mempunyai suami yang sah, sudah mempunyai isteri yang sah, tetapi memilih untuk berzina dengan perempuan-perempuan yang lain ataupun lelaki-lelaki yang lain. Na'udzubillah. Jadi balik kembali berkenaan dengan nafasat ini, pertama ia menjadi muannas kerana yang pertama, kerana ia biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Baik. Yang kedua, ada yang mengatakan bahawasanya an-nafasat, tukang sihir yang daripada golongan wanita ini adalah ditujukan kepada anak-anak perempuannya Labid bin Al-A'sam. Labid bin A'sam yang merupakan orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala referkan kepada anaknya, anak-anak perempuannya. Maka sebab itu dia dijadikan sebagai perkataan yang plural. Baik, ini pun juga adalah pendapat. Al-Fakir cuma kongsikan saja pendapat-pendapat ulama tentang kenapakah ia dijadikan sebagai muannas. Baik, ini itu yang kedua. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga pula, yang mengatakan yang dimasukkan dengan an-nafasat ini bermakna sekumpulan orang-orang penyihir. Sekumpulan tukang-tukang sihir. Jadi kebiasaannya di dalam bahasa Arab, untuk pengetahuan pada jemaah sekalian, bahasa Arab itu kalau perkataan itu telah dijadikan sebagai plural ataupun telah dijamakkan, telah menjadi jamak, maka ia akan
menjadi mu'annas. Dia akan automatik jadi mu'annas. Maka inilah yang dimaksudkan oleh pendapat yang ketiga. Kenapa dinamakan an-nafasat? Kerana ia telah dijamakkan. Kerana ia telah menjadi plural. Baik, itu yang ketiga. Jadi inilah tiga pendapat tiga pendapat berkenaan dengan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perkataan an-nafasat ini perkataan yang muannas. Baik, ini adalah perkara yang pertama berkenaan dengan kenapa ia dijadikan muannas yang plural. Baik, bila katakan muannas ini bermakna dia feminin lah. Dia adalah feminin. Baik. Kemudian dikatakan di sini adalah itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua pula adalah bahawasanya kalau kita melihat pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah mengingatkan khususnya buat kaum lelaki bahawasanya kalau kaum lelaki ini tidak menjaga diri, maka ia akan termakan, ia akan terjatuh kepada dosa. Jadi ada yang menafsirkan bahawasanya yang dimaksudkan an-nafasati fil uqad, simpulan-simpulan, tiupan-tiupan yang ditiup pada simpulan itu adalah seperti seorang lelaki yang melihat kepada perempuan yang cantik, lalu hatinya terikat. Seolah-olah bahasa kita macam sudah kena angau. Nampak, tengok, dia teringat siang, malam, pagi, petang, ingatkan si fulana tu je. Tak ada orang lain diingat. Pasal hati sudah terikat. Terikat dan terpikat. Subhanallah. Jadi ini umpamalah. Itu yang kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Sesungguhnya ada yang di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu itu akan menjadi musuh bagi kamu. Maknanya membuatkan seseorang itu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan semua pihak, bukan semua isteri, semua anak macam itu, tidak. Maknanya terkadang-kala ia boleh jadi demikian. Terkadang-kala boleh jadi demikian. Subhanallah. Baik. Kemudian itulah secara ringkasnya berkenaan dengan ayat yang keempat ni daripada surah Al-Falaq, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa min syarri nafasati fil uqad, dan daripada kejahatan tukang sihir ataupun penyihir yang meniupkan pada simpulan-simpulan. Baik. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima, sambungan daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa min syarri hasidin iza hasad, dan daripada kejahatan orang-orang yang hasad ketika ia melakukan hasadnya, ketika ia melakukan dengkinya. Hasad, dengki, hasad tu bahasa Arab, dengki tu yang bahasa Melayu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan untuk kita meminta perlindungan kepada Allah daripada dihasad oleh orang-orang yang tak senang pada kita. Hasad itu secara ringkasnya ia kembali kepada dua pengertian. Menginginkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu hancur atau musnah, dan jika mana ia tidak ada nikmat itu, dia tidak mahu orang lain mendapatkan nikmat tersebut. Pertama, dia nampak, dia tahu si kawan dia, orang yang dia kenal tu dapat nikmat, maka hati dia bengkak. Dia tak suka orang tu dapat nikmat tersebut. Tak suka bisnes dia boom, masyhur, maju.
Dia tak suka orang ni makin naik pangkat. Dia jadi hasad. Yang kedua, dia memang tak mampu nak mendapatkan pangkat tersebut atau jawatan tersebut dan sebagainya, maka dia pastikan orang lain pun tak dapat pangkat ataupun perkara tersebut. Ini juga termasuk dalam kategori hasad. Ini juga termasuk dalam kategori hasad. Baik. Kemudian, di dalam berkenaan dengan, apabila kita membicarakan berkenaan dengan hasad di sini, hasad itu, ia bukan satu perkara yang dosa. Kenapa tiba-tiba pula tak ada dosa? Ni nak kena faham dulu. Hasad itu hanya menjadi dosa jika mana kita melakukan atau kita menzahirkan hasad tersebut dengan perbuatan kita. Itu baru datang dosanya. Itu yang baru dimasukkan hadis bahawasanya hasad itu memakan amalan kebaikan-kebaikan, menghanguskan kebaikan-kebaikan seperti api yang memakan daun-daun yang kering. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi bila datang ini hadis ini berlaku pada diri kita atau orang lain, jika mana ia mengikutkan apa yang dihasadkan. Dia tak senang kawan dia tu bisnesnya maju, maka dia cari jalan macam mana nak runtuhkan bisnes dia. Report polis, kacau. Report NEA, kacau. Suruh NEA check. Ni contohlah kalau di negeri kita lah. Tak cukup pada itu saja lagi, dia taburkan fitnah. Orang-orang yang biasa pergi ke kedai dia, dia cakap, jangan beli sini. Saya pernah nampak ada jin bertinggik dekat atas periuk dia. Macam-macam. Subhanallah. Jadi, kalau kita tidak berkata apa-apa, atau orang tu nampak dia cemburu, tapi dia tak cakap apa-apa, dia tak zahirkan dalam perbuatannya atau perkataannya, maka tu dikira sebagai tak apa. Tak dinamakan dosa lagi. Tak dinamakan sebagai dosa lagi. Tetapi kalau dia sudah zahirkan, kerana hasad itu dia pergi jumpa tukang sihir, nak pastikan bahawa dia merana, na'udzubillah. Tengok pasangan suami isteri tu bahagia, dia tak senang. Dia cari jalan macam mana nak buat pasangan suami isteri tu bergaduh. Dan sebagainya lah. Ala kuliah, inilah yang dinamakan sebagai hasad. Baik. Kemudian, begitu juga dengan kalau dia tak senang orang dapat kereta baru. Orang yang dia kenal rapat tiba-tiba beli BMW contoh. Dia tak senang, dia ambil kunci, dia kerik kat kereta kawan tu. La ilaha illallah. Ini namanya hasad. Subhanallah. Adapun, kalau seorang itu cemburu kepada amalan yang dilakukan oleh individu-individu mukmin. Dia nampak orang kaya bersedekah ribu-ribu, juta-juta. Bagusnya. Aku naklah macam gitu. Aku nak kalau aku kaya tu, aku dapat beramal-amal macam gitu. Maka ini bukan hasad. Ini bukan hasad. Ini dalam bahasa Arab nama dia ghibtah. Ini dalam bahasa Arab dinamakan ghibtah. Dalam hadis disebutkan al-mu'minu yaghbit wal munafiq yahsud. Orang-orang yang mukmin itu dia akan ada ghibtah. Bermakna dia akan rasa cemburu, dia akan rasa kurang senang. Kalau orang lain boleh buat amal, dia tak dapat buat amal lagi. Itu perkara maknanya apa? Dia nak jadikan perkara tersebut untuk motivate diri dia. Ini perkara yang digalakkan dalam Islam. Bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang berlomba. Berlomba apa ni? Dari sudut amalan. Dari sudut amalan. Dan Nabi mengatakan, wal munafiqu yahsud. Sementara orang-orang munafik, mereka itu akan saling hasad antara satu dengan yang lain. Subhanallah. Jadi, ini dinamakan sebagai hasad.
hasad itu menjadi reality, menjadi salah kalau ia menunjukkan ada efek pada perbuatan dan perkataan dia. Dicakapkan perkara-perkara demi agar mana orang yang dia hasad itu bankrupt, na'udzubillah, hancur, musibah, sakit dan sebagainya. Subhanallah. Ini dinamakan sebagai hasad. Dizahirkan pada perbuatan zahirnya. Subhanallah. Baik. Dan harus kita ingat, ulama menekankan bahawasanya sihir, hasad, kena penyakit ain, ini ia sendiri ni tak ada power. Dia sendiri tak ada power. Tetapi ia hanya berlaku, yakni ada power, berlakulah apa yang ditujukan, dimaksudkan daripada menghantar sihir tersebut, na'udzubillah. Ini semua berlaku hanya dengan izin Allah sahaja. Kalau Allah kata benda tu tak jadi, ia tak akan jadi walaupun secara zahirnya benda tu biasanya jadi. Umpamanya lah kalau kita ambil api, kita letak kertas, kalau kita nyalakan api, kertas tu terbakar. Ini kebiasaannya. Kebiasaan ini juga berlaku kerana izin Allah. Dia tak boleh bakar sendiri kalau Allah tak izinkan. Terkadang ada api tapi dia tak boleh membakar. Kita singkap kepada kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS dilontar. Bukan dilalakan terus, dilontar. Api dah dinyalakan. Jadi betul-betul penyemarak api tu. Besar betul. Jadi mereka tak boleh nak mendekat. Oleh kerana tak boleh mendekat, mereka harus melontar Nabi Ibrahim AS. Maka Allah mengatakan apa? Wahai api, jadilah engkau bardan wa salama. Jadilah engkau sejuk dan selamat. Sejuk dan selamat. Api membakar tak? Tak membakar. Kalau ikut para ahli sejarah mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim AS berada di dalam api itu selama 40 hari. 40 hari, 40 malam. Dan sepanjang 40 hari, 40 malam itu, satu dunia punya api tak panas. Bahkan mereka ketika itu bermain-main dengan api. Ambil api lempar kat orang. Tapi tak ada efek. Subhanallah. Penghormatan kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi kita kena ingat, semuanya itu tidak akan berlaku kecuali dengan keizinan daripada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah? وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tidaklah mereka, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ, dan tidaklah mereka dapat memudaratkan seseorang, dan tidaklah mereka dapat memudaratkan seseorang illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Ustaz, macam mana Allah boleh izinkan dia kena sihir? Kita jangan tanya kenapa Allah izinkan. Jangan tanya. Pasal itu bukan urusan kita. Allah lakukan, Allah izinkan berlakunya kezaliman orang menzalimi kita. Semuanya itu ada hikmah yang tersembunyi, yang kita tahu ataupun yang kita tak tahu. Nanti bila dah beberapa tahun yang lalu dah lepas, masa akan datang baru teringat, nasib baiklah Allah kasih aku sakit, aku tak ada dah kena macam gini macam gitu. Nampak? Semua yang Allah tentukan, semuanya itu ada kebaikan, ada hikmah. Hanya sahaja kita tak tahu sahaja. Bila kita tak tahu, kita reda, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Dan kepada Allah adalah orang-orang yang orang-orang mukmin itu bertawakal. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menyambung lagi pembicaraan berkenaan dengan surah Al-Falaq ini pada minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.